Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita membaca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita serta guru-guru kita yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Semoga semua dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam video kali ini Ustaz akan berkongsi lagi cara menulis dua lagi huruf, iaitu huruf ta dan huruf za mengikut kaedah penulisan khat nasah, insya-Allah. Terima kasih kepada ibu bapa yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak di rumah, khususnya untuk ibu bapa Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Abdullah Ibnu Mas'ud, Presiden 11 Putrajaya, dan umumnya kepada semua ibu bapa. InsyaAllah tayangkanlah video pembelajaran ini kepada anak-anak mengikut masa tuan-tuan dan puan-puan yang lapang, kerana mungkin tak semua ibu bapa yang berkemampuan memberi dan menyediakan peralatan seperti laptop, komputer atau telefon kepada anak-anak. Latihan anak-anak yang telah siap boleh dimuat naik ke dalam GC ataupun Google Classroom untuk proses semakan di peringkat guru, insyaAllah. Untuk guru-guru khat yang sudi menjadikan video PDPC ini sebagai bahan pengajaran masing-masing ataupun rujukan, saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mohon maaf jika terdapat kekurangan dari segi penerangan dan kelemahan pada tulisan khat saya. Mungkin ada perbezaan dari segi penerangan dan sebagainya, tapi apa yang saya harap video ini dapat sedikit sebanyak membantu guru-guru khat, khususnya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran khat, insya-Allah. Kepada semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menulis khat, selain perlu menyediakan dan memastikan peralatan menulis cukup dari segi alat tulisnya, buku panduan, kita juga perlu tenang. Kita juga perlu tenang untuk menulis khat ini. Dia perlu tenang, tidak boleh tergopoh-gapah, tidak boleh dalam keadaan yang kelang kabut. Penulis khat itu dia mesti menulis dalam keadaan tenang, kerana kita nak menulis ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Untuk mendapat ketenangan ini, pastikan kita menulis, anak-anak murid semua dalam keadaan meja itu dalam keadaan yang selesa, yang bersih, kurang gangguan, tak ada kita menulis sebelah tengok TV, kan. Jadi dia dalam keadaan yang tenang, tidak ada gangguan. Jadi kita menulis dalam keadaan yang sihat, badan kita yang sihat, maka hasilnya pun insya-Allah kita akan dapat hasil yang baiklah, insya-Allah. Selain itu, sebelum menulis lebih baik kita membacakan surah Al-Fatihah kepada ibu bapa kita. Hadiahkan surah Al-Fatihah juga kepada guru-guru
guru-guru khat khususnya, sama ada guru-guru kita dah meninggal dunia ataupun masih hidup lagi, kemudian mulakan dengan membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian satu amalan penulis khat ini, dia akan membaca satu doa. Doa dia, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ini adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimudahkan untuk menulis, kita tidak disusahkan. Maknanya Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Mudahkan untuk kita ni menulis dan tidak susah, dan kita dapat menyelesaikan tulisan kita dengan sempurna, insya-Allah. Murid-murid juga kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan tangan kita untuk menulis. Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kekuatan untuk kita menulis. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita semangat, yang menggerakkan badan kita untuk kita menulis. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta sekalipun jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan kita memegang pensil, maka kita tidak akan dapat pegang. Allah yang bagi tulisan kita cantik. Jika ada kawan-kawan yang cakap tulisan kamu cantik, kan, tulisan kamu cantik, pandai kamu buat khat, maka sebut dulu Alhamdulillah. Itu kena sebut dulu Alhamdulillah. Segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan sebut mestilah tulisan aku kan hebat. Kita jangan sebut macam itu. Nanti itu tanda-tanda orang yang riak dan orang-orang yang sombong. Dan juga sebut haza min fadli Rabbi, yang bermaksud ini adalah kelebihan dari Tuhanku. Bermaksud bukan kita punya. Ini apa yang kita dapat, tulisan kita cantik, ini Allah bagi kita pinjam. Kita tak ada apa-apa. Tidak ada yang jadi milik kita, semuanya adalah Allah yang punya. Tak ada milik kita pun. Ini semua Allah yang bagi pinjam. Tulisan kamu nanti, satu hari nanti kamu berlatih banyak kali, tulisan kamu jadi cantik. Kamu kena ingat, ini adalah Allah yang punya. Allah bagi pinjam. Kita tidak ada apa-apa. Tidak ada yang jadi milik kita. Semuanya Allah yang punya. Kita mati nanti, kita tak bawa apa-apa pun. Kita cuma bawa amalan-amalan kita saja. Kerana apa Ustaz nasihat begini? Kerana satu hari nanti jika kamu istiqamah, kamu berlatih khat ini, tulisan kamu akan cantik. Jadi kamu kena ingat, bila tulisan kamu dah cantik tu, kamu kena ingat ini adalah Allah yang punya. Allah bagi kita pinjam. Kalau Allah tak izinkan untuk kita menulis, Allah tak izinkan tulisan kita cantik, kita pun tak boleh buat apa. Jadi bila dah cantik nanti, jangan riak dan jangan kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita jangan sombong kepada manusia, kerana ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kita hanya berusaha, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menulis dengan baik, semata-mata untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memelihara ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya kita dapat menjadi orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, sebelum mula menulis, mari kita dengar selawat dan kita berselawat bersama-sama. Anak-anak murid ustaz sekalian, di akhirat nanti kita kena ingat, tidak ada orang yang lebih dekat dengan Nabi melainkan orang yang berselawat. Yang banyak berselawat kepada Nabi, itulah orang yang paling dekat dengan Nabi, dan Nabi akan tolong kita nanti di akhirat. Jadi murid-murid, mari kita banyakkan berselawat. Paling sikit 10 kali sehari. Kena selawat. Yang belum selawat pada hari ini, jom kita sama-sama selawat dulu sebelum kita menulis khat, insya-Allah. Mari dengarkan selawat dan sama-sama kita selawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna
المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين الله 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 الله. Alhamdulillah. Bagaimana murid-murid semua, seronok tak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ustaz ni, ustaz berlatih, ustaz suka dengan selawat. Dia memberi kita ketenangan, dia memberi kita satu perasaan yang seronok lah, ya? Seronok untuk kita menulis. Jadi murid-murid boleh kalau menulis tu sambil-sambil buat latihan tu, boleh sambil-sambil tu kita dengar, pasang selawat, ataupun kita boleh sama-sama berselawat, ya. Jadi jangan lupa setiap hari mesti kita kena selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa susah menulis, tak apa, jangan risau, selawat dulu, selawat banyak-banyak, insya-Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita menulis khat, ya. Baik, insya-Allah hari ini kita akan tengok dulu, ya, kita akan mengenal dua lagi bentuk huruf, huruf ta dan huruf za, ya. Baik, pelajar-pelajar semua boleh tengok di ruangan ini. Okey, ustaz ada tulis dua huruf. Baik, dua huruf ini iaitu yang ini huruf ta dan yang ini huruf za, ya. Huruf ta dan huruf za ini, yang pertama dia adalah tergolong dalam huruf-huruf Arab, ya. Dia bukan huruf Jawi, dia huruf Arab. Tapi dalam penulisan Jawi pun dia menggunakan huruf ta dan huruf za, ya. Tetapi huruf ta dan huruf za ini adalah daripada huruf Arab, ya. Baik, yang kedua, huruf ini dia berada di atas garisan. Okey, yang ini ustaz gariskan. Okey. Okey, ustaz letakkan garisan warna oranye ni. Okey, nampak? Okey, dia berada di atas garisan. Kalau sebelum ni kita belajar huruf sad dan huruf dad, dia berada di atas dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Tetapi kalau huruf za, huruf ta dan huruf za ini dia berada di atas garisan. Jadi di bawah garisan ini kita tidak ada melibatkan penulisan, ya. Semuanya kita akan menulis di atas garisan. Baik, yang ketiga,
Huruf ini dikategorikan sebagai huruf yang bersegi, ya. Dia huruf yang bersegi. Kalau sebelum ni kita dah belajar beberapa huruf yang bersegi. Antaranya yang pertama huruf dal. Huruf dal, yang kedua huruf zal, kemudian yang ketiga huruf sad, yang keempat huruf dot. Ini adalah huruf yang kelima, huruf ta, dan yang keenam adalah huruf za. Ya, ini adalah dalam keluarga ataupun kelompok huruf-huruf yang bersegi. Ini dia masukkan bersegi ni, dia dalam bentuk segitiga ni sebenarnya, ya. Nampak? Ni dalam bentuk segitiga. Dia macam ni. Okay, sebab itu dikatakan dia adalah daripada huruf yang bersegi, ya. Yang keempat, huruf ini perbezaan dua huruf ini terletak pada titik. Jadi kalau ada titik itu maknanya huruf za. Kalau tak ada titik itu huruf ta. Jadi badan dia sama, ya, membezakan hanya titik sahaja. Baik, yang kelima, huruf ini dia agak special kerana dia mempunyai tiang. Dia ada tiang. Ni dia punya tiang. Okey, dia ada tiang. Tiang ini dia serupa seperti huruf alif. Macam kita buat huruf alif, tak apa, nanti Ustaz akan tunjukkan. Dan dia ada kepala. Ni ada kepala dia. Okey. Ni nama dia kepala huruf. Ni kalau dalam periksa ni, kalau keluar huruf ta dan huruf za ni, Ustaz akan cek. Pelajar buat tak huruf ta ni, dia kepala dia buat tak? Kadang pelajar dia buat bawah ni dia bagus, kan? Tapi kepala dia lupa. Jadi dah kena potong markah. Ya. Jadi kat sini kalau kita buat huruf ta dan huruf za, kita kena ingat ada beberapa elemen penting lah yang Ustaz akan tunjukkan nanti untuk kita menulis huruf ta dan huruf za, supaya kita pastikan dia tidak tertinggal, ya, daripada semua kaedah-kaedah yang sepatutnya ada. Okey, baik, ini adalah bentuk huruf ta dan huruf za. Ustaz ulang lagi sekali. Yang pertama, huruf ta dan huruf za ini dia tergolong dalam huruf-huruf Arab. Yang kedua, dia berada di atas garisan. Yang ketiga, huruf ini dikategorikan sebagai huruf yang bersegi. Yang keempat, perbezaan huruf ini hanya terletak pada titik sahaja. Yang kelima, huruf ini mempunyai tiang dan kepala. Tiang dan kepala. Yang ini badan dia, yang ini ekor dia. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan bentuk huruf ta dan huruf za. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada langkah yang pertama, iaitu garisan menulis huruf ta dan huruf za, insya-Allah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah langkah yang pertama ini seperti penulisan yang sebelumnya. Disiplin yang pertama sebelum kita menulis khat adalah kita perlu ingat garisan, ya, garisan di mana garisan yang perlu kita buat supaya tulisan yang kita, huruf yang kita akan buat itu dia berada di atas disiplin garisan yang telah ditetapkan, ya. Contohnya huruf ta dan huruf za ini berada di atas garisan. Jadi di mana garisan yang perlu huruf ta dan huruf za ini duduk, ya. Baik. Di sini kita ada 1 hingga 9 bahagian. Jadi Ustaz akan pilih nombor 6 sebagai garisan, ya. Okey, Ustaz akan gariskan. Okey, Ustaz akan garisan. Okey, ini garisan yang Ustaz buat. Jadi bermaksud huruf ta dan huruf za ini dia akan berada di atas garisan ini, ya. Dia bukan berada di bawah garisan. Jadi yang berada di bawah garisan ini dia tidak terlibat dalam penulisan huruf ta, ya. Jadi huruf ta ini dia hanya melibatkan di bahagian atas sahaja. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya Ustaz akan buat satu lagi garisan di sebelah kanan sini. Tujuan garisan ini supaya kaedah penulisan kita dalam keadaan yang baik, ya. Titik-titik ukuran huruf ini dalam keadaan yang lurus ikut garisan yang kita buat ni. Okey. Jadi titik, bila menyebut titik ini, Ustaz ulang lagi sekali dalam video kali ini. Titik ini dia terbagi kepada dua, kan. Jadi yang pertama dinamakan titik huruf, seperti huruf za.
Huruf za itu dinamakan titiknya dinamakan titik huruf, ya. Contoh yang ni. Okey, yang tadi ni titik za ini dinamakan titik huruf, manakala titik ukuran itu adalah titik yang melibatkan, contohnya panjang huruf alif ni berapa, ya. Panjang huruf ta ini berapa, tinggi dia, lebar dia, ya. Dan sebagainya lah. Ini semua huruf ini diukur melalui titik itu dinamakan titik ukuran, tetapi yang ini dinamakan titik huruf, ya. Jadi dekat huruf ini titik hurufnya cuma satu saja, iaitu huruf za. Tapi titik ukuran dia akan banyak. Titik ukurannya dia akan jadi banyaklah, pasal kita nak ukur huruf itu melalui titik. Jadi di sini ustaz akan buat titik dia, titik ukurannya. Okey, baik, ustaz akan buat mula daripada nombor 6. Okey. Saya rongkan pensil, letak dan tarik ke bawah. 1 2 3 4 5 6. Okey, di sebelah kanan ni ustaz buat 6 titik. Kamu boleh buat 6 titik di sebelah sini. Pastikan dia lurus, ya, dibuat dengan baiklah, ya. Baik, kemudian ustaz akan tambah lagi 5 titik di bahagian atas ni, ya. Ustaz akan tambah lagi 5 titik. 1 2 3 4 dan 5 titik. Okey. 1 2 3 4 5. Jadi campur yang kat sini 6. Okey, jadi ustaz akan buat satu lagi garisan. Okey. Baik. Ini adalah ruang yang kita akan tulis melibatkan huruf ta, ya. Kita akan melibatkan huruf ta di bahagian sinilah. Ya, huruf ta dan huruf za. Tapi ustaz akan tulis huruf ta dulu, kemudian baru kita belajar buat titik huruf za, kerana badan huruf ta dan huruf za itu sama. Ya, kita tak akan tulis dekat sini. Ustaz tak akan tulis dekat sinilah. Jadi kita akan belajar dalam ruang ini. Maka huruf ta itu dia akan berada di dalam ruang yang titik ukurannya telah kita ukur dengan baik. Okey, seterusnya langkah yang kedua, kita akan masuk kepada menulis huruf ta mengikut kaedah penulisan khat nasah, insya-Allah. Baik pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung lagi menulis huruf ta. Okey, baik. Sebelum mula, ustaz akan buat lagi garisan, beberapa buah garisan supaya dia lebih jelas di mana kita akan bermula untuk menulis huruf ta. Okey, sebelum mulakan garisan ni, ustaz akan buat dulu titik. Ustaz akan tulis dulu dia punya nombor titik dia. 1 2 3 4 5 6. Baik, kita ada 6 titik di bahagian atas, jelas di situ. Okey, titik yang pertama, titik yang kedua, ustaz buat garisan 1 2, tarik satu garisan. Okey, nampak? Okey, mudah saja, insya-Allah. Kemudian 3 4 5 nak masuk nombor 6 ni. Nombor 6 ni kita tarik tengah satu lagi garisan. Betul-betul dekat tepi situ, nampak? Jadi 1 2 tarik, 3 4 5 tarik, ya. Jadi kat sini inilah garisan yang kita akan gunakan untuk membuat huruf ta. Okey, pelajar-pelajar boleh cuba buat dulu. Ikut ukuran yang telah ustaz tetapkan tu. Cuba buat dengan baik dan buat dengan kemas. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengenal pasti dulu di mana permulaan untuk kita menulis huruf ta. Ya, kita nak tulis huruf ta ni di mana? Di permulaannya di mana? Baik, sini ustaz tulis dulu, yang ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Ya, baik. Sekarang ni kita bukan mula daripada dia punya tiang. Kita tak mula daripada dia punya tiang huruf tu, kita akan mula daripada badan, ya. Jadi permulaannya adalah berada di atas garisan ini. Kita tengok tadi, kamu pun dah garis tu, di garisan yang nombor 6 kan. Yang ni macam ustaz pun dah garis sini nombor 6. Jadi kita akan bermula di sini, bucu yang ini. Okey, nampak?
1, 2, 3 kamu buat garisan tadi kan, di titik yang nombor 3 ni di bawah, dan dia bertemu dengan titik yang nombor 6 ni di hujung bucu yang ini. Ini yang titik ini yang kita akan mulakan untuk kita buat badan huruf ta. Baik. Jadi semua pelajar boleh tengok macam mana ustaz mulakan menulis huruf ta, ya. Baik. Kita akan garis. Kita akan tarik, kita akan buat satu garisan daripada sini ke titik yang nombor 5. Mana titik nombor 5? Yang ini, ya. Titik nombor 5 yang ini dan yang ini, ya. Baik. Jadi sekarang ni ustaz buat satu lagi garisan supaya dia lebih jelas di mana tempat yang dia akan berhenti. Okey. Okay, baik. Tengok, ya, ustaz buat lakaran dulu. Ustaz akan tarik daripada sini. Sini ustaz akan tarik ke sini. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ustaz akan bawa turun daripada sini ke sini. Ustaz turun. Nampak? Okey. Kemudian ustaz akan sambung lagi daripada sini. Kita akan cantumkan dia di sini. Tengok, ustaz tarik. Cantum dan tarik lagi ke belakang. Okey. Itu untuk badan huruf ta. Itu pergerakan dia, ya. Tarik daripada sini. Dia bermula daripada sini, bawah hujung bucu yang ini, tolak ke sini. Okey, titik nombor 5 ni, kemudian tolak ke tepi, ke kanan, turun. Kemudian daripada sini kita pusingkan, terus tarik ke bawah. Dia akan bertemu semula di sini. Okey. Okey, itu daripada segi lakaran. Sekarang ustaz akan gunakan pensel hot untuk menulis. Okey, murid-murid, kita akan mula di sini. Tengok, ustaz akan tolak. Okey, ini ada sedikit melengkung. Berhenti. Okey, yang ni tebal, ya. Lengkungkan sedikit ke bawah sini. Nak turun ke bawah sini, dia akan dalam keadaan yang lengkung. Lengkung sedikit. Okey, berhenti. Kemudian daripada sini, nampak tak garisan dia yang berada di atas garisan hitam ni? Okey, ustaz akan tarik pensel ustaz ni ke bawah sini. Okey, tengok ustaz tarik. Okey, ustaz terus tarik di sini dan berhenti. Kat sini mesti berhenti, nampak? Okey, ustaz mula daripada sini dan berhenti juga di sini. Mula daripada sini, tarik naik atas, turun, buat lengkungan sedikit dalam satu titik ini, satu titik saja, jangan lebih. Kemudian tarik daripada sini ke bawah. Okey, kamu akan dapati di bawah sini dia akan ada ruang kosong. Okey, kalau kita letak satu titik di sini pun dia akan muat. Okey, jadi jangan kamu buat huruf ta itu kamu tolak, kemudian kamu turunkan macam ni. Sini dia salah, dia tak cantik pasal dia tidak ada ruang. Okey, jadi bila kamu tolak, naik atas, turun, nampak? Jelaskan kat sini, daripada sini ke sini, makan dua ruang kat sini, kemudian turunkan satu ruang. Daripada sini kamu terus tarik ni, tarik ke sini, cantumkan dia ke sini terus. Tengok ustaz tarik pensel. Nampak? Terus tarik di sini. Okey, cantumkan dulu di sini. Jangan kita terus tolak. Contoh tarik sini, buat macam ni. Tak, ini jangan. Dia tak betul dan dia tak cantik lah. Jadi kamu kena tarik daripada sini, tarik ke sini. Daripada atas ni turun ke bawah. Okey. Ustaz buat lagi sekali. Contoh, tengok. Tolak, turun, berhenti. Okey. Tolak atas, berhenti, turun, berhenti. Yang kat sini kita akan tarik. Cantumkan dia di bawah sini. Cantumkan saja. Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila kita dah berhenti di sini, kita akan sambung buat dia punya apa dia? Ekor dia. Sebab huruf ta ni dia ada ekor. Ya, ekor dia di belakang ni. Ya, jadi ekor ni kita akan tarik sedikit. Kita akan lukislah. Kamu akan terus tarik dan turunkan ke bawah. Okey, baik. Untuk ekor dia ni, baik, tengok betul-betul ya. Ustaz akan buat lagi satu di sini. Kita dah turun di sini. Okey, dah berhenti kan? Berhenti di sini. Kemudian ekor dia ni kamu tarik guna ujung mata pensel ni, ataupun kamu boleh guna pensel yang lain. Kalau ustaz
suka guna yang pensel yang hot aja, tapi Ustaz guna yang bucu dia lah. Cuma kamu nak tulis balik tu, kamu kena asah guna kertas pasir balik, ya. Tapi kalau kamu tak nak rosakkan pensel hot ni, kamu boleh gunakan pensel yang dah asah tajam ni lah. Ini pun boleh juga, tak ada masalah. Kamu tolak aje, tolak ke kiri, tolak lurus dan cantumkan dia di bawah. Nampak? Okey, cantumkan dia di bawah. Macam kita buat ekor huruf ra. Kalau yang sebelum ni pernah mengikuti video Ustaz dalam pelajaran huruf ra. Okey, tengok ya, Ustaz buat huruf ra. Okey, berhenti. Dan kita akan tolak di sini. Okey, baik, yang ini. Ni dia punya ujung dia ni. Ujung dia ni kamu kena lukis kan. Kamu kena lukis. Ni samalah macam ni. Yang ni lukis, yang ni pun dia kena lukis. Jadi dah lukis tu kamu kena warnakan dia. Baru dia jadi macam tu. Okey, ruangan dia ni, ini dia sebanyak 2 titik. 1, 2 titik. Sebab itu Ustaz kata tadi berhenti di sini. Berhenti di petak yang kotak yang nombor 3 ni, ya. Titik yang nombor 3 ni, kemudian kamu akan tarik sampai ke nombor 1 ni. Tarik sini dan kemudian cantumkan. Okey, dia jadilah dia huruf badan huruf ta, dan ni dia jadi ekor huruf ta. Okey, boleh. Baik, Ustaz akan buat sekali lagi badan huruf ta. Cuba tengok dan perhatikan dengan baik. Okey, Ustaz buat titik dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 2, 3. Okey, ini dulu Ustaz gariskan. Tengok. Okey, Ustaz gariskan. Kemudian Ustaz tambah lagi 2 titik untuk ekor dia, ya. Untuk ekor dia tadi tu. Okey, baik, sini Ustaz buat satu lagi garisan. Dia ada 2 garisan. Okey, Ustaz tarik daripada sini. Tengok ya, Ustaz tarik daripada sini. Sini Ustaz tolak. Okey, tolak. Kemudian turun, berhenti. Okey, turun, berhenti. Kemudian daripada sini kita tarik. Tarik terus. Tarik terus dan berhenti semula di sini. Jangan dia sampai masuk ke bahagian yang titik yang ni. Belum lagi nanti. Yang ini dia teknik dia lain. Yang ni dia kena guna teknik melukis. Sini kita dah berhenti guna pensel hot. Sini berhenti, kemudian kita tukar pensel. Guna pensel biasa. Okey, kamu tarik saja. Kamu tarik sampai ujung sini, kemudian kamu cantumkan balik. Tengok Ustaz buat. Okey, boleh? Tarik dan cantumkan semula. Okey, jadi waktu kamu nak tarik tu, dia punya ini, dia punya badan dia ni, badan huruf ta ni dia bukan begini. Bukan kita tolak dia ke atas macam ni, tak. Dia mesti dia dalam keadaan yang dia ikut je dia punya garisan tu, straight dia, lurus je. Tengok kalau Ustaz buat kat sini, nampak? Dia turun sini kan, kamu terus je, kamu jangan naikkan dia, tak. Kamu jangan naikkan macam ni, tak, ni salah. Okey, ni salah. Okey, kamu kena turunkan dia. Ini dah turunkan dia punya huruf tu, badan dia tu yang tapak dia bawah tu, kamu berhenti di sini. Okey, kemudian kamu ambil pensel biasa, kamu luruskan saja, lurus, dan cantumkan. Gitu. Tengok. Okey, Ustaz tak buat dia macam ni. Nampak? Dia tak macam ni. Ni salah. Okey, dia kena straight ke bawah. Terus. Ni lurus. Baik. Itu untuk badan huruf ta dan huruf za. Tengok, perhatikan betul-betul, ya. Dia ke sana. Dia tak, Ustaz tak buat dia naikkan, dia jongkit ke atas tu, tak. Biasa kalau pelajar buat ni, dia huruf ta ni dia akan buat macam ni dan kemudian macam ni kan. Kamu akan tolakkan dia, ataupun kamu akan tolakkan sikit. Ni tak ada, ya, jangan. Jadi kalau untuk buat huruf ta ni dia mudah je. Yang ekor dia tu kamu sambung je. Okey, contoh kat sini. Berhenti.
Okey, sini berhenti. Kemudian kamu ambil pensel biasa. Yang ni kamu pensel biasa sambung je. Sambung dalam anggaran 2 titik. Ni panjang dia 2 titik. Kemudian tolak ke bawah. Sambung atas dulu. Lukis atas dulu baru lukis bawah. Atas kemudian cantum. Nah, kan tadi kamu berhenti kat sini kan? Berhenti kat sini. Jadi sambung atas, tarik atas, kemudian sambung kat bawah. Buat macam ni. Buat bentuk dia macam ni. Sekejap. Macam ni. Ni ada jongkit sikit. Ni salah. Dia lurus dan turun ke bawah. Macam ni. Sebab itu Ustaz kata buat atas dulu. Buat yang ini dulu, kemudian baru turunkan. Macam tu. Lepas tu warnakan. Ini ekor untuk huruf ta. Okey. Jadi insyaAllah kita akan buat pula dia punya tiang huruf ta, insyaAllah. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tiang huruf ta dia sama macam kita buat huruf alif ya. Dia punya tiang tu, dia punya yang lurus ni, tiang dia yang lurus ni yang kita akan buat ni, dia sama macam kita buat huruf alif. Cuma bezanya di mana kita akan pacakkan dia, kita akan letakkan tiang tu di mana. Okey, baik. Tadi kita akan mula di sini. Okey, pelajar-pelajar, kita mula di sini. Jadi kat sini kita ada satu titik ya, nombor 3 ni. Nampak? Titik nombor 3 ni. Okey, baik. Separuh daripada titik nombor 3 ini kita akan buat dia punya tiang. Dan dia akan cantum di bawah sini. Okey, tiang ini dia boleh letakkan di bahagian, dia ada 2 bahagian kamu boleh letak. Okey, contoh kat sini Ustaz buat lebih jelas sikitlah ya. Okey, contoh. Tak nampak pula. Okey. Ini Ustaz buat dulu dia punya badan huruf ta. Okey, kita tarik. Okey, tadi kita berhenti kan? Kita berhenti, kemudian kita lukis. Okey. Baik. Tiang huruf ta ni kita boleh pacakkan dia di 2 tempat. Yang pertama di sini. Di tempat yang permulaan yang kamu letak tadi tu, yang kamu mula tadi tu, ataupun itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh letakkan dia ke depan sikit daripada tempat titik permulaan tu. Di sini contoh. Nampak? 2 tempat. Tapi bukan bermaksud 2 tiang. Maknanya 1 tiang. Sama ada kamu nak pacakkan dia di sini ataupun dia ke depan sikit pun boleh. Kalau ikut dalam buku teks kamu ni, kita ikut dalam buku teks ni, dia akan letakkan ke depan sikit. Nampak? Ni 2 kan, 2. Dan dia akan letakkan di depan sikit. Di sini. Maknanya dia bukan letak kat sini, dia letakkan di sini ya. Jadi kita akan ikut yang dalam tu. Kita akan letak di hadapan sikit daripada titik permulaan tu ya. Daripada titik permulaan yang kamu buat tu, kita akan letakkan di sini. Okey, jadi tiang tu kita akan pacakkan di sini. Jadi bila kamu tarik buat huruf alif tu, dia akan berhenti di sini ya. Di sini. Baik, Ustaz akan buat satu lagi. Ustaz akan buat satu lagi ruang untuk kaedah, titik kaedah, supaya kita nampak di mana untuk kita letakkan dia punya tiang huruf ta, insya-Allah. Baik, perhatikan di sini 1, 2, 3 titik. Jadi di sini yang Ustaz akan tarik untuk kita buat tiang dia. Jadi Ustaz akan buat contoh satu garisan di sini. Perhatikan betul-betul. Okey, di pertengahan titik nombor 3 ini Ustaz akan tarik. Nampak? Pertengahan titik nombor 3. Okey, bagi murid yang dia tak faham tengah titik tu macam mana. Okey, ini contoh titik nombor 3. Ustaz tulis besar ni. Okey, ni Ustaz potong tengah ni. Potong tengah. Dekat sini dia punya alif tu yang Ustaz tarik tu. Nampak? Ni Ustaz buat garisan ni kat sini. Huruf alif yang kita akan tulis daripada atas ke bawah. Okey, faham ya? Baik. Jadi
sebelum kita menulis huruf alif, dia ada melibatkan satu lagi disiplin untuk kita menulis huruf ta dan huruf za, iaitu kita akan menulis dia punya kepala. Dia punya kepala huruf, kepala tiang dia ni lah, ya. Baik, untuk kita menulis tiang, tengok, perhatikan betul-betul Ustaz buat. Kamu tarik ke bawah dan ke kanan sedikit. Tarik ke bawah. Okey, letakkan pensel di sini. Ni contoh huruf alif tadi tu. Kamu boleh kalau Ustaz mula-mula berlatih huruf ta ni, Ustaz suka buat garisan kat sini. Ustaz buat garisan supaya dia nampak, dia boleh cantum lah daripada atas ke bawah ni, ya. Jadi dia dapat satu garisan yang baik lah, ya, sebagai panduan kita. Okey, jadi kamu pun boleh gunakan panduan tu. Tapi sekarang ni Ustaz nak tunjuk dulu cara untuk kita buat kepala, kemudian baru kita buat dia punya tiang dia, ya. Okey, letakkan pensel di sini. Okey, letakkan pensel di sini, kemudian tolak ke kanan. Tolak ke kanan. Sikit je. Tolak ke kanan, nampak? Okey, tolak ke kanan. Tolak ke kanan, berhenti sikit. Okey, sikit je, jangan sampai dia masuk ke ruang yang nombor 4 tu, nampak? Jangan masuk dia sampai ruang nombor 4. Kita tolak sikit je. Kemudian kamu ambil daripada atas tadi tu, tarik huruf alif tu ke bawah sini. Cantumkan dia di sini pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Bismillah. Okey, berhenti. Nampak? Okey, huruf ta. Baik, dia akan berhenti di sini. Okey, kepala. Turunkan sikit pensel kamu tu, tarik ke kanan. Tarik ke kanan, melengkung sedikit. Kemudian tarik semua daripada atas ke bawah untuk kita dapatkan satu tiang dia, huruf alif, dan dia akan bercantum di situ. Nampak, ya? Tadi titik mula kita di sini. Okey, titik mula kita di sini. Dan untuk cantuman tiang huruf ta ini, ya, daripada alif dan huruf ta ini, dia berada di sini. Titik nombor 3 ni separuh. Separuh daripada titik nombor 3 tu. Okey, baik, Ustaz buat lagi sekali. Semua pelajar boleh tengok di sini. Contoh tadi kita buat dia punya badan dulu kan, berhenti, kemudian berhenti di sini. Kemudian kita lukis dia punya ekor dia. Okey, contoh macam ni. Okey, baik, kemudian kita nak dapatkan dia punya titik tiang dia tu kan. Titik tiang tu dia bukan di sini. Ni bukan. Dia kat sini. Kita ambil dia di sini. Di ke depan sikit daripada titik permulaan tu. Jadi contoh Ustaz buat satu garisan lurus. Okey, satu garisan lurus. Kalau dekat sini tengok dia berapa titik ni. Kita akan mula untuk buat tiang tu. Kepala dia tu Ustaz buat dalam satu titik, nombor 2 ni, ya, nombor 2. Kemudian Ustaz terus tarik daripada titik nombor 2 ni, Ustaz terus tarik, cantumkan ke badan huruf ta, ya. Okey, baik, di sini Ustaz buat satu kepala dia. Kepala dia Ustaz buat sikit, ya. Okey, sikit saja, ya. Dia tak makan sampai ruang yang ni. Ustaz tolak satu ruang ni je, sikit je. Okey, kemudian condongkan pensel kamu, sebab kita nak dapatkan huruf alif tu dia lurus. Lurus dan dia nipis. Ya, kita tak mau dia tebal, kita nak dia nipis. Okey, kemudian kamu tarik daripada atas, kamu tarik ke bawah. Tarik pelan-pelan. Ikut je garisan yang kamu dah buat ni tadi tu. Kan, contoh kamu buat garisan dulu, kamu ikut je. Okey, cantumkan dia di sini. Okey, ini cara untuk kita buat huruf ta dan badan huruf za. Okey, baik, insyaAllah Ustaz akan ulang lagi sekali. Kita akan tengok lagi sekali, bermula daripada membuat badan huruf ta, kemudian ekor, dan kemudian kepala huruf ta, kemudian dan tiangnya, ya, insya-Allah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Ustaz akan buatkan sekali lagi, tapi Ustaz akan terus buat huruf za, Ustaz akan terus buat huruf za, dan kita akan terus meletakkan titik huruf za. Baik, Ustaz akan mulakan dan kita akan mulakan daripada bawah sini. Okey, Ustaz tulis dulu 1 2 3 4 5 6. Okey, Ustaz akan mulakan daripada hujung sini, bucu sini, dan kita akan bawa naik dan tolak sehingga ke sini. Okey, baik, kawasan ini yang kita tolak ni,
permulaan ini dia kena nipis. Okay, tengok Ustaz buat, Ustaz tolak pelan-pelan. Okay, dia kena nipis. Okay, dia tak boleh tebal ya. Jadi nipis. Kemudian Ustaz akan tolak daripada sini. Kita akan turun ke titik yang nombor 5 bawah sini. Okay, sedikit melengkung. Okay, baik. Okay, kita tak masuk sampai nombor 6 ni. Nombor 6 ni, sebab nombor 6 ni Ustaz akan tarik daripada sini, atas ni Ustaz akan tarik sampai ke bawah sini ya. Okay, jadi sekarang Ustaz akan tarik daripada kanan sini, kita akan bawa ke kiri turun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik pelan-pelan, cantumkan di sini. Okay, berhenti. Okay, jadi bila kita dah berhenti di garisan nombor 2 ni ya, di sini, jadi proses seterusnya kita akan buat gunakan pensel biasa dan kita akan lukis dia punya belakang huruf za ni, ekor dia, kita namakan dia ekor dia. Okey. Okey, contoh. Baik, kemudian kita akan buat dia punya kepala dan tiang dia. Okey, seperti mana sebelum ni penerangan Ustaz. Ustaz ambil daripada titik yang nombor 3 ni, tengok Ustaz akan potong separuh ya, separuh daripada titik nombor 3 ni, tarik ke bawah. Okey, tarik ke bawah. Okey, tadi permulaan tu kita berada di sini. Ni permulaan dia. Okey, titik tu dia ke depan sikit. Jadi Ustaz ambil daripada titik nombor 3 ni separuh. Okey, jadi kita akan buat dia punya kepala tiang tu dulu. Okey, tengok Ustaz buat lagi sekali. Letakkan pensel di sini. Ustaz asal balik pensel ni. Okey, kita letakkan di sini. Kemudian kita tarik ke bawah dan melengkung sedikit ke kanan. Sikit je. Okey, macam kita buat titik lebih kurang lah, tapi dia melengkung sikit. Okey, lepas tu kita akan tarik ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan tarik sampai ke bawah dan dia bercantum di sini. Okey. Baik, ini tiang untuk huruf za dan ini dia punya kepala dia. Baik, sekarang ni kita nak menceritakan tentang titik huruf za. Baik, untuk titik huruf za kita tak boleh letakkan dia di atas bahagian sini. Okey, walaupun huruf sebelum ni contoh macam huruf dal huruf zal contoh macam huruf zal, ini paling atas badan dia dan kita selangkan satu titik ukuran dan kemudian kita letak titik. Tapi kalau huruf za dia tak boleh ya, huruf za dia tak boleh letak di atas tiang ni. Jadi dia kena letak di dalam kawasan yang ini. Okey, bila kita nak letakkan titik, kita akan merujuk kepada kaedah ukuran yang di sebelah kanan ni. Okay, jadi kita akan pilih di tengah-tengah ukuran ni. Jadi antara ukuran nombor 2, ukuran nombor 3 dan ukuran nombor 4, titik ukuran tu. Okay, jadi antara 2, 3, 4 ni kita akan pilih yang tengah. Yang tengah nombor 3. Jadi nombor 3 ni kita akan letak di ruangan yang ini. Okey, ruangan yang ini, dan kemudian bila kita tengok yang berada di atas ni, kita pastikan dia center di tengah ni. Nampak? Di tengah kat sini. Okey, jadi Ustaz akan letakkan titik huruf za di sini. Okey. Ini adalah kedudukan untuk kita meletak titik huruf za. Dia tak boleh letak bawah sini terlalu dekat. Kalau atas sini pun dia tak cantik. Jadi dia mesti berada di antara berada di tengah-tengah ni lah tengah-tengah huruf alif ni dan di tengah badan huruf za ni. Baik, itu cara untuk kita meletakkan titik huruf za. Manakala huruf ta pula dia tidak ada titik. Baik, murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya sebelum kita masuk kepada latihan, sedikit penerangan Ustaz. Ustaz nak tunjuk perbezaan perbezaan kita menulis huruf sad dan kita menulis huruf ta ya. Sebelum kita belajar huruf ta dan huruf za ni, kita belajar huruf sad dan huruf dot. Jadi kebiasaannya pelajar dia tak nampak ataupun pelajar dia tak perasan perbezaan huruf ta dan huruf sad. Dia sebenarnya ada perbezaan sedikit daripada segi badan dia lah badan huruf sad dan huruf ta. Baik, di sini Ustaz tuliskan dulu. Tengok, perhatikan betul-betul huruf sad yang sebelum ni kita belajar. Ustaz tuliskan semula supaya kat sini Ustaz nampak ada dua perbezaan Ustaz nak kamu nampak ada perbezaan dia.
Okey, baik. Yang pertama, tengok dia punya titik kaedah tu, ustaz letakkan di atas tu 4. Okey, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau ta ni dia 1, 2, 3. Okey. Baik, ustaz akan buat sort dulu. Ustaz akan mula pada bawah. Sini kita akan tolak ke atas. Okey, kita akan tolak ke atas dan kita akan berhenti di bucu atas ni. Ni. Bucu sini. Okey. Kita akan berhenti di bucu sini, kemudian kita akan tolak ke bawah. Tolak ke bawah sini. Dan sedikit melengkung lah, ya. Ini pun melengkung, yang ini pun melengkung sedikit, dan kita akan turun di sini. Okey, beza dengan ta. Cuba kamu tengok, perhatikan. Okey, huruf ta ustaz letak daripada sini dulu, letak pensel di sini dan kita akan tolak ke atas. Sama juga, dia tolak daripada bawah dan tolak ke atas, sama. Okey, cuma dia berhenti di sini. Perhatikan. Okey, yang ini dia berhenti di atas garisan, ya. Yang ini dia berhenti di bawah garisan, kemudian kita turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah dan kita akan tarik daripada atas ke bawah sini. Okey. Okey, baik. Kalau huruf shad kita tarik juga sama, lebih kurang sama dengan huruf ta. Cuma kat sini kita tarik sama. Ya, cuma dia tinggi sikit. Kalau yang ni dia tolak tinggi sikit. Kalau huruf ta ni kita akan buat dia rendah sikit. Okey. Dan saiz huruf ta ni dia lebih kecil sikit dengan huruf shad. Kalau huruf shad ni contoh ustaz letakkan satu titik kat dalam ni, dia boleh letak ada ruang lah dalam ni. Tapi kalau huruf ta ni dia tak boleh. Dia dalam ni, dia ni muat-muat ukuran pensel kita. Tengok ustaz letak ukuran pensel, nampak? Dalam tu dia muat. Okey. Dan kita buat dia punya ekor dia. Ni kita buat dia punya mangkuk dia. Okey. Apa yang daripada segi persamaannya, kita tengok dua-dua ini dia mesti terjungkit. Terjungkit kat sini, nampak? Okey, mesti dia ada ruang. Bawah dia ni mesti ada ruang, yang ini pun dia mesti ada ruang. Okey, itu asas lah untuk kita menulis huruf shad. Okey, jadi kamu kena tahu beza dia, ya. Kalau huruf shad ni dia punya dalam dia ni, dia punya mata lah, kita panggil dia punya mata dia ni kena besar sikit. Ni mata dia. Tapi kalau huruf ta ni dia sepet sikit. Dia kecil sikit. Okey, itu perbezaan antara badan huruf shad dan badan huruf ta. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya-Allah kita akan masuk kepada sesi latihan. Baik ustaz, seperti biasa latihan sebelum ni ustaz bahagikan kepada beberapa bahagian kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bahagian. Satu huruf, satu muka surat. Jadi kita ada dua huruf ta dan huruf za. Jadi paling minima buat satu muka surat. Tapi kalau dapat buat lebih daripada satu muka surat tu adalah yang terbaik lah, ya. Baik, seterusnya untuk dapatkan kertas ini untuk pelajar-pelajar ustaz, boleh download di Google Classroom kertas latihan, ataupun boleh guna buku latihan hot yang ada. Kalau ada lagi bawa balik ke rumah itu, ataupun masih ada lagi ruang, boleh gunakan. Untuk pelajar-pelajar selain daripada yang belajar dengan ustaz, boleh minta dengan guru masing-masing, ataupun kamu boleh buat sendiri dia punya ruangan-ruangan ni sebagai panduan untuk kita menulis, ya. Boleh buat sendiri, guna pembaris, buat sikit-sikit. Okey, baik. Seterusnya ustaz akan tunjukkan yang pertama, ustaz buatkan satu kotak. Okey, yang pertama buatkan satu garisan dulu. Contohnya kat sini ustaz buat guna warna biru. Okey, garisan penting, mesti kena buat garisan. Kemudian jangan lupa buat dia punya kaedah. Baik, ustaz menerima latihan-latihan yang sebelum ni ada sebahagian murid dia tak buat dia punya kaedah. Ustaz dah maklumkan, ustaz dah bagi tahu latihan di dalam buku, sama ada di dalam buku ataupun di dalam kertas ini, mesti buat dia punya titik kaedah. Ni nama dia titik kaedah yang kita belajar tadi tu, titik-titik ni, ya. Jangan kamu terus buat semua huruf ni tanpa ada kaedah. Mesti kena buat macam mana yang ustaz tunjuk ni. Contoh ustaz tunjuk kotak satu ni, kotak yang pertama ni ustaz tunjuk.
Okey. Dari sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4 5 6. Kemudian sini ada 1 2 3 4 5. Okey, kena buat juga dia punya dia punya garisan. Garisan kena buat. Lepas tu berapa garisan yang ustaz bagi tahu tu? 2 sini. Lepas tu sini ada lagi garisan. Sini ada lagi garisan buat. Okey, buat dengan kemas dan buat dengan cantik ya. Baik, kemudian tulis. Mula daripada sini, bawa naik, turun, berhenti, kemudian tarik daripada sini, bercantum semula di tempat di mana kita mula. Kemudian tukar pensil, jangan malas, tukar pensil, buat dia punya ekor dia. Lukis ekor dia cantik-cantik. Kemudian buat satu garisan untuk menandakan kita nak buat tiang supaya dia dalam keadaan yang lurus dan tidak terbabas ke bahagian yang lain. Okey, contoh kat sini. Nanti kalau kamu dah buat latihan banyak kali, kamu dah boleh agak dia punya, kamu tarik itu dia boleh kena kat sini. Itu nanti bila kamu dah banyak kali buat latihan, insya-Allah kamu boleh agak. Tapi untuk pemula ni boleh buat panduan ni ya, sebagai panduan. Okey, tarik kepala huruf ta, kemudian tarik pelan-pelan, ikut saja. Okey. Kalau berlatih huruf za, letakkan titik huruf za di tengah. Okey, siap satu. Kemudian buat lagi sebelah sini, buat sampai bawah. Okey. Selamat menyiapkan latihan dan semoga latihan kamu dapat disiapkan dengan baik dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ibu bapa semua untuk membantu anak-anak di rumah untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah dan tugasan-tugasan yang diberikan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan pada ibu bapa, guru-guru semua dimudahkan urusan ya. Seterusnya pelajar-pelajar ni walaupun dalam waktu cuti PKPB ini tetap dapat membuat latihan dengan baik ya. InsyaAllah Ustaz doakan semoga kita semua berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah siapkan latihan. Kalau dah siap boleh muat naik latihan kamu di dalam assignment Google Classroom, insyaAllah. Jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jangan tinggal solat. Jangan lupa mengaji setiap hari. Seterusnya jangan lupa mendoakan kedua ibu bapa kita setiap hari. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang, iaitu menulis huruf Ain, Ghin dan Nga di dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.